yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, kita ikut buku kita ni yang kawan kita suggest ni, buku dia kalau tak ada buku nanti kawan kita akan hantar di skrin ya. Sebenarnya buku ni, buku yang kita punya apa tadi, bahasa Arab untuk ibadah ni, dia susunan dia ikut je lah bab dia tu ya. Jadinya kita nak daripada awal. Kalau kita tengok unit lah kita kata ya, ataupun bab yang pertama kat sini adalah bahagian perkataan ataupun kalimah lah ya. So ini kita balik kepada asal kita. Kalau kita belajar bahasa Arab memang pecahan dia 3 saja. Ismun ya, ismun saya baca dengan baris hujung ya, ismun ataupun isim ya, kata nama, fi'lun ataupun fi'il, kata kerja, dan satu lagi harfun ataupun haraf, maksudnya bukan isim, bukan fi'il. Memang 3 tu lah ya, mana-mana kalimah memang pecahan dia 3 saja. Jadinya dia bagi tahu kat sini. Okey, kita merujuk kepada buku bahasa Arab ibadah ya. Buku bahasa Arab ibadah muka surat yang pertama, sebab nanti kita nak buat latihan-latihan yang ada di dalam buku bahasa Arab ibadah ni ya. Saya cuma cakap sekali lalu, unit pertama ataupun bab pertama ni adalah tentang kalimah. Bila belajar bahasa Arab, pergilah belajar kat mana pun, jenis perkataan tu ataupun pecahan perkataan tu 3. Ya, isim, fi'il, huruf ataupun haraf, sama je. Ya, nak sebut huruf boleh, nak sebut haraf boleh ya. Isim kata nama, fi'il kata kerja ya. Lepas tu haraf itu bukan isim, bukan fi'il. Ambil macam tu saja. Ini semua dia punya kata senang cerita bab dia lah, unit lah ha. Lepas tu cara kita nak kenal isim. Cara kita nak kenal isim, salah satu caranya kalimah itu bermula dengan alif lam. Apa-apa kalimah jika bermula dengan alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah, makanya kita tahu kalimah itu adalah isim ya, isim khas sebenarnya, kata nama khas sebenarnya. Nama dia isim ma'rifah nama dia ya. Dan satu lagi cara dia bagi contoh kat situ ya. Tanda kita nak kenal di dalam Al-Quran itu perkataan itu isim ke, fi'il ke, haraf ya. Satu lagi cara, akhir kalimah itu berakhir dengan tanwin. Itu juga mengatakan kalimah itu adalah isim. Tanwin depan boleh, tanwin di bawah boleh, tanwin di atas boleh. Ya. Kalau ada alif lam, hujung dia memang tak ada tanwin lah. Ya. Okey, itu cara kita nak kenal. Ya. Dan seterusnya saya pergi secara nilah ya. Secara lalulah kita kata ya. Tadi isim. 2 saja cara nak kenal, senang je cara nak kenal dia. Kalimah itu bermula dengan alif lam ataupun kalimah itu bermula dengan tanwin. Itu isim lah ya. Okey. Cumanya beza dia apa? Kalau yang bermula dengan alif lam itu kata nama khas ataupun istilahnya isim ma'rifah ya. Kalau berakhir dengan tanwin itu kata nama am ataupun umum ataupun istilah kita isim nakirah. Kata gitu, beza dia. Okey, sekarang kita kata fi'il pula. Fi'il tu kata kerja, verb ya. Sudah tentunya ada kata kerja yang telah berlaku, past tense ya. Kita panggil dia madhi. Madin, madhi, kata kerja yang sedang berlaku dan akan berlaku. Dia memang dua-dua boleh pakai ya. Untuk yang akan berlaku dan yang sedang berlaku kita pakai fi'il mudhari'. Tu kawan tunjuk ya. Siapa yang tak ada buku ni kawan tunjuk di situ ya, di skrin ya. Fi'il mudhari', dua-dua pun boleh ya. Dan satu lagi fi'il amar. Amrun, dia punya ejaan dia. Amrun maksudnya fi'il amar. Fi'il amar ini adalah suruhan. Apa-apa suruhan ataupun perintah kita panggil fi'il amar. So ada 3 jenis fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kenalah faham juga. Fi'il madhi kata kerja telah berlaku, past tense. Fi'il mudhari' sedang berlaku dan akan berlaku ya, present tense dan dengan future tense. Fi'il amar adalah perintah. Segala perintah lah ya, solatlah, buatlah, keluarkan zakat lah, apalah macam tu ya. 3 jenis fi'il. Okey, seterusnya jenis-jenis pembagian huruf pula. Huruf yang huruf ni maksudnya yang bukan isim,
yang bukan fi'il. Kita tengok apa jenisnya. Yang dia bagi tak banyak sangat pun ya. Tak banyak sangat dia punya ni. Antaranya huruf jar, ya, antaranya dia bagi contoh kat situ ya. Huruf jar. Bahagian nombor 5 dia, aqsam al-harfi. Maksudnya pembagian huruf tadi lah. Huruf ni bukanlah huruf ya. Huruf ni sebenarnya perkataan tapi dia panggil huruf. Tak apalah ya, dia panggil huruf ataupun haraf, bukan isim, bukan fi'il. Kita panggil dia huruf, dia ada beberapa lah. Ada beberapa. Nombor 1 huruf jar. Dia bagi contoh kat situ ya. Min, ila, an, ala. Dia bagi 4. Ada 4 lagi ya. Nanti pun ada bab dia nanti kemudian ya. Dan lepas tu dia bagi huruf nasab. Dia bagi ikut yang kawan kita punya ni ya. Kalau tak ada ya. Huruf nasab maksudnya perkataan yang menasabkan. Macam tu ya. Dia menasabkan apa-apa perkataan selepas dia lah ya. Cumanya tadi kalau huruf jar, selepas huruf jar mesti isim. Itu kena ingat. Ya, selepas huruf jar mesti isim sahaja. Ya, tak boleh fi'il ke apa tak boleh ya. Lepas tu dia bagi sini huruf nasab. Huruf nasab maksudnya perkataan ini menasabkan. Menasabkan perkataan selepas dia ya. Dia ada beberapa yang dibagi di situ. An, lan, iz, kai, izan. Dia bagi di beberapa lah kat situ ya. Kalau saya punya pun dia bagi an, lan, kai, izan. Ada 4. Sebenarnya ada lebih sikit. Tapi tak apa. Kita bukan tak payah nak ingat semua pun tak apa ya. Yang penting ada yang kita ingat lah ya. Lepas tu ada jenis dia panggil huruf jazam. Tadi huruf jar. Huruf jar membaris bawahkan isim. Selepasnya huruf nasab menasabkan fi'il. Selepasnya biasanya fi'il mudhari'. Ya. Hanya fi'il mudhari' saja. Ya. Boleh nak menasab fi'il lain tak boleh. Ya. Okey, itu huruf nasab. Dia bagi contoh an, lan, kai, izan. Dia bagi. Dan dia ada huruf jazam. Huruf yang menjazamkan. Huruf jazam ni maksudnya mematikan ataupun mensukunkan ataupun menjazamkan. Ya. Perkataan ini menjazamkan ataupun mematikan ataupun mensukunkan perkataan selepas dia. Dia macam tu ya. Dia bagi dan ada lagi dia bagi contoh huruf ataf. Atafi. Atafi itu ataf lah. Huruf ataf ni dia bagi contoh waw ya, huruf waw ya. Waw bermaksud dan, itu huruf ataf. Al-fa'u, al-wawu maksudnya huruf waw ya. Al-fa'u maksudnya huruf fa. Okey. Lepas tu summa, dia bagi beberapa saja. Dia tak bagi semua tapi dalam buku ini ada semua. List tadi huruf jar ada list dia. Ada ya 8. Lepas tu huruf nasab ada list dia. Lepas tu huruf jazam ada list dia. Lepas tu huruf ataf ada list dia. Huruf ataf lebih daripada 8. 10 mungkin. Paling minimum. Tapi rasanya lebih sedikit daripada 10 ya. Lepas tu dia bagi huruf istifham. Istifham wa harfai. Wa harfai dan huruf lah tu maksudnya. Istifham. Istifham ni maksudnya pertanyaan tau. Perkataan-perkataan yang kita gunakan dalam pertanyaan. Contohnya bilakah, di manakah, berapakah, bagaimanakah. Dia kalau kita terjemah bahasa Melayu. So dalam bahasa Arab dia adalah perkataan ni hal. Hal bermaksud adakah. Ataupun apakah boleh juga. Ya. Hal. Dan dia bagi contoh sikit je hamzah. Hal bermaksud adakah. Tapi kalau huruf hamzah ya, macam dalam bracket tu ya, huruf hamzah bermaksud apakah. Beza sedikit lah. Adakah dengan apakah ya. So dia bagi sedikit sahaja contoh di sini. Okay. Sekarang kita nak tengok latihan dalam buku ni. Bagus ya cadangan ni. Terima kasih. Ya, kita tengok latihan dalam buku kita ni ya. Jika tak ada, tengok skrin kita. Jika ada buku bahasa Arab untuk ibadah ya, kita akan buat latihan di setiap bab dia lah, insya-Allah ya. Atasnya dia mungkin tulis tadribat. Betul tak atas dia? Kalau ada lah. Sebab buku saya lama ya. Tadribat maksudnya latihan-latihan maksudnya. Okay, mari kita tengok yang pertama. Di sini ada 4. Ada 4 soalan ya. Ada 4 soalan. Yang pertama susah ya. Dia kalau nak baca dia punya instruction dia tu ursum. Ursum maksudnya tulislah. Ya. Dairatun maksudnya bulatan. Lukislah bulatan ataupun bulatkan. Macam tu ya. Okey. Haula di sekitar. Saya terjemahkan. Haula di sekitar. Al-hurufi huruf-huruf ya.
fi di dalam, al-ayati, ayat-ayat lah, atiyati, ayat-ayat berikut. Macam tu. Ya, Pak saya terjemahkan satu persatu ya. Bulatkan, itu dia ringkaskan bulatkan tu. Sebenarnya ursum tu tulislah ataupun lukislah sebenarnya. Ya. Dairatan bulatan. Tulislah, buatkan bulatan ataupun lukiskan bulatan, ataupun tulis macam itulah ibarat ya. Haula di sekitar, al-hurufi huruf-huruf ya, fi di dalam, al-ayati ayat, al-atiyati yang berikut. Okey. Mari kita tengok yang pertama kita. Ini memang dia bagi ayat Quran ya, buku ni. Ya, bagusnya. Okey, sekarang kita tengok ayat dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul innama, dalam kalau macam ni tak payah nak panjang-panjang semua, tak payahlah ya. Okey. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Okey, kita buat sikit-sikit dulu. Ya. Okey, kita buatkan sikit-sikit dulu sekarang. Ya, saya. Kita punya yang kita orang punya lain kot ni. Alam tarokai fafa'ala rabb. Okey, saya sibuk tengok buku saya. Sama Tak tengok skrin pun sebenarnya. Oh, tapi soalan sama. Soalan sama. Memang sebab buku saya ni buku lama. Ya, buku lama yang you beli tu semua yang baru. Tak apalah dia ni. Okey, mari kita tengok ya. Dia kata dia suruh kita bulatkan huruf. Huruf tadi bukan isim, bukan fi'il ya. Huruf ya. Okey, huruf ada pelbagai lah ya. Okey, sekarang kita tengok. Terima kasih Linda. Okey, ayat yang dia beri, memang contoh dia apa semua memang ayat Quran ya. Okey. Dia orang nak tahu page berapa. Ikut Linda punya page lah. Saya punya tak boleh ikut. Ya. Page 4. Alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekarang ni kita nak cari huruf. Huruf maksudnya bukan isim, bukan fi'il. Macam tadi dia bagi contoh huruf jar ke, huruf nasab ke, huruf ataf ke, huruf jazam ke. Macam itulah ibarat huruf istifham ke. Itu dia bagi 5 contoh ya. Okey, kalau kita tengok ayat pertama alam. Hamzah itu ya. Hamzah yang A ya. Itu kategori huruf ya. Hamzah tu bermaksud apakah. So dia Datuk kita kena bulatkan dia. Sebab dia hamzah itu ada dalam bab huruf-huruf istifham. Hamzah ya, bermaksud apakah. Okey. Okey. Kalau lam pula maksudnya tadi bukan isim lah. Bukan isim, bukan fi'il ya. Okey, lam juga. Lam dia adalah huruf nafi sebenarnya. Menafi maksudnya menafikanlah, bermaksud tidak ya. Bukan saja dia huruf nafi tetapi lam tu ya. So lam juga kita kena bulatkan. Lam menjazamkan. Yang lam ni tak bukan yang jazam tu ke? Yang kat sini ada contoh lam ni. Oh, jazam lah. Dia lah tu. Oh, okey. Pak lam tadi kan. Sekali hamzah pun kita kena bulatkan sebab hamzah adalah huruf istifham. Lam kita kena bulatkan sebab dia huruf jazam. Tapi dia huruf jazam tu maksudnya dia menjazamkan ataupun dia mematikan fi'il selepas dia. Okey, itu satu ya. Cumanya antara bukan tu saja, dia juga adalah huruf nafi. Itu saja. Sebenarnya dia ni lebih sikitlah. Okey, huruf nafi maksudnya bermaksud tidak. So lam maksud dia tidak. Apakah tidak? Macam tu ya. Maksud dia tidak itu dipanggil huruf nafi. Tapi pada masa yang sama huruf lam ataupun sebenarnya perkataan lam sebenarnya, tapi dia gunakan istilah huruf. Saya pun tak tahu kenapa. Kita kalau huruf tu huruf dia huruf satu huruf je, huruf waw ni kan. Ini sebenarnya lam ni lam dengan mim, betul tak? Betul tak? Dia tapi dia dah panggil huruf, tak apalah, kita ikut saja ya. Lam ni dipanggil huruf nafi dan juga pada masa yang sama dia juga huruf jazam. Kalau tak faham, tanya saya, Ustazah, apa maksud huruf jazam? Tanya saya. Huruf kalau tadi huruf istifham. Istifham maksudnya pertanyaan. Bermaksud apakah. Itu pertanyaan lah, apakah. Betul tak? Kalau lam pula, bukan saja dia huruf nafi sebab dia bermaksud tidak. Lam adalah huruf jazam. Huruf jazam maksudnya huruf yang menjazamkan. Ataupun huruf yang mematikan. Macam tu ya. Ataupun huruf yang mensukunkan fi'il selepas dia. Maknanya selepas lam mesti fi'il. Dan fi'il apa? Fi'il mudhari.
taro. Taro tu fi'il mudhari' tu. Ya. So taro kita tak boleh bulatkan lah. Okey, sebab taro adalah fi'il. Fi'il mudhari'. Okey. Cuma di sini fungsi kita Ustazah. saya. Tadi kata jazam tu mematikan fi'il selepasnya. Mematikan tu maksudnya apa? Dia letak sukun ke dekat fi'il tu? Tapi tak Ya, nampak pula fi'il tu ya, mati. betul. Okey. Linda tanya menjazamkan maksudnya mensukunkan. Dia letak tanda sukun. Ya, dia mematikan. Tapi ketara tak nampak pun. Baguslah tanya. Bila tanya bagus, sekarang kita tara ni fi'il mudhari'. Ya, sekarang kita kalau nak cari dalam kamus apa fi'il madhi dia, kita mesti cari madhi dia. So sekarang kita cari madhi dia. Madhi dia ro'a. Tak silap ustazah ya. Ro'a tengok dalam kamus biru. Tapi Linda kena upload dekat skrin nanti ya. Ro'a, tengok dalam kamus biru kita. Okey, dah jumpa? Muka surat 40. Siapa ada kamus biru ni? Tengok, Ustazah tunjuk ni. Siapa ada kamus biru ni, ataupun apa pun warna dia, buka muka surat 40, kita jumpa ro'a. Ro'a adalah fi'il madhi. Tara adalah fi'il mudhari' dia, dari perkataan yang sama. Tara maksudnya kamu melihat, maksud dia. Okey. So sekarang mari kita tengok ro'a, sebab Linda tanya mana jazam dia, mana mati dia, tak nampak pun. Itu yang kita nak tengok ni. Okey, tengok ro'a dulu. Ro'a ya, di dalam dia memang huwa lah ya, dhamir dia. Okey. Sekarang ni cuba tengok fi'il mudhari' dia yang ada macam mirip-mirip tara. Cari. Dia tak boleh tengok huwa humahum, memang tak ada ta punya, tak ada. Huwa humahum mesti ya. Jadi start dengan hiya. Hiya dengan anta. Tengok pada hiya dengan anta, tara. Okey, apa yang kita nampak? Ya, anta ataupun hiya. Tak, sama je. Hiya dengan anta tu memang fi'il mudhari' dia memang sama. Ya. Cuba tengok apa fi'il mudhari' dia? Tara. Tara macam dalam Quran kita tapi dia ada huruf ya. Ada huruf ya sakit dia panggil, ataupun huruf ya itu dipanggil huruf illah, ya. So sebenarnya tara ejaan dia macam yang kita nampak kat kawan kita hantar skrin. Dia ada huruf ya tanpa titik di hujungnya. Sekarang tengok dalam buku kita, dalam latihan kita, ada tak ya? Ada? Tak ada. Itu cara dia. Kalau di hujung fi'il itu huruf illah adalah 3 huruf mad ya, alif waw ya. Makanya cara dia jazam tu dia buang terus. Dia buang terus huruf ya tadi. Itu maksudnya cara dia menjazamkan ataupun cara dia mematikan huruf illah. Tapi kalau huruf-huruf yang lain yang biasa, yang bukan huruf alif waw ya, memang kita nampak tanda jazam tu. Dia memang begitu cara dia. Ya. Ustazah. Saya. Cuma itulah macam kalau kita nak cari kat kamu, mana nak tahu dia ro'a ke. Sebab ada biasanya taruh. Kalau macam yang sebelum ni, kita boleh buang-buang. Yang ni nak buang-buang pun tak jumpa pun ro'a dia. Memang betul. Tapi saya dah tahu. Dia memang betul. Selalunya kita belajar buang-buang. Ya, itu ada perkataan yang kita boleh buang-buang. Kalau kita buang tinggal ra je. So tapi sebab Ustazah dah tahu, sebab tu Ustazah bagi terus. Tapi mulai hari ini, you all pun akan tahulah. Betul tak? Tara memang dia madhi dia ro'a. Dia begini. Kalau kita tak boleh cari sebab tak boleh buang-buang tadi, tapi kita dah tahu. Kita pegang macam tu saja. Ya. Okey, ro'a. Ro'a maksudnya dia telah melihat. Kalau tara ada dua lah, sama ada hiya ataupun anta. Ya. Kalau anta, awak melihat. Kalau hiya, dia perempuan melihat. Itu memang hiya dengan anta, fi'il mudhari' dia orang memang sama ya. Cumanya kita yang kena faham sebenarnya fi'il mudhari' ini untuk hiya ataupun anta. Itu kita punya kerja. Ya? Okay, sebab tu dalam kita punya latihan tadi, tara dah tak ada dah huruf ya illah di hujungnya. Faham? Saya ulang, jika fi'il mudhari' itu ada huruf illah. Huruf illah tu adalah huruf-huruf mad. Alif waw ya. Cara dia menjazamkan, dia buang terus huruf mad tadi ataupun huruf illah tadi. Makanya tinggal tara sampai ra saja. Okey, tapi kita dah faham. Itu adalah tara itu kita panggil fi'il mudhari' majzum, kita panggil dia. Fi'il mudhari' yang telah dijazamkan. Itu kita panggil dia. Tara. Okey, tara dia melihat ataupun kamu melihat ya. Okey, kaifa. Kaifa bermaksud bagaimana. Bagaimana maksudnya pertanyaan.
Kan? So kaifa tu adik-beradik A tadi. Dia ada di dalam bab istifham. Huruf-huruf istifham. Tapi dia tak bagi kaifa tadi kan? Dia bagi sikit je tadi, Linda. Dia bagi 2 saja tadi. Rasanya tadi Oh, bawah. kaifa tu sekali Ustazah, bukan macam ni kan? Macam ni kai je kan? Kai yang ini, yang pendek kai ini bermaksud agar. Dia lain. Oh, Tapi yang tu kalau kaifa tu memang kena sekali lah. Maksudnya dalam kategori istifham lah. Ya, betul. Dia memang kaifa tu satu kalimah. Oh, ingatkan kai tu lain, fa tu yang huruf ataf tu. Bukan, Tapi ataf biasa depan ke Ustazah? Ya, betul. Apa biasanya fa tu di depan. Nampak kita mula memahami. Kalau dia huruf ataf, fa dia bukan di hujung, ya, di awal perkataan, ya. So kai satu perkataan lain, kaifa perkataan lain. Kaifa bermaksud bagaimana, dia ada di dalam list huruf-huruf istifham. Dia adik-beradik hamzah tu lah, ya. Kalau kai tadi agar, macam itulah lebih kurang maksud dia. Yes, kaifa tadi ya, huruf istifham, bagaimanakah kaifa. Okay. Fa'ala adalah fi'il. Fi'il apa? Kalau boleh nak kenal lah, fi'il mudhari' madi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke. Kalau tara tadi fi'il mudhari', ya, tapi fa'ala adalah fi'il madi. Fi'il madi 3 huruf, tak ada huruf ilah yang ni, tak ada. Ya, fa'ala. Okay, so tak bolehlah bulatkan dia. Ya, kita bulatkan a hamzah tu, kita bulatkan lam. A adalah huruf istifham, lam adalah huruf jazam. Kaifa kita bulatkan lagi sebab latihan ini disuruh kita bulatkan segala huruf-huruf yang ada di dalam ayat yang terdapat, ya. Tara kita tak boleh bulatkan sebab dia fi'il mudhari', tak boleh. Fa'ala kita tak boleh bulatkan kerana dia fi'il madi. Fa'ala maksudnya dia telah buat. Kalau tara dia sedang dia ataupun kamu melihat. Okay, rabbuka. Rabbu adalah Rabb. Rabbuna, Rabbi, Rabbana. Rabbu lah tu sahnya isim. Tak boleh bulatkan. Tak boleh. Ka adalah Assalamualaikum ya Rasulullah. Ka bermaksud kamu. Ka dhamir muttasil. So Rabbuka kita tak boleh bulatkan dia, ya. Rabbu adalah isim. Rabbu bermaksud Tuhan. Ka adalah isim dhamir. Ya, so yang ni fa'ala tak boleh bulatkan, rabbuka pun tak boleh bulatkan, tara pun tak boleh bulatkan. Okey, mari kita tengok bi ashabi. Bi huruf ba tu, ya, huruf ba tu sahaja, ya, adalah huruf jar. Bi bermaksud dengan. Memang baris dia bi, ya, tak ada ba, tak ada bu, ya, pendek. So bi kita boleh bulatkan, tapi ashabi jangan bulatkan. Kita nak bulatkan huruf sahaja. Ya, bi adalah huruf jar, ya. Huruf jar ni selepas dia mesti isim sahaja. Ashabi adalah isim dan akhirnya ashabi berbaris bawah. Itulah fungsi huruf jar, ya, membaris bawahkan isim selepasnya. Okay. Ashabi maksudnya ahli ataupun anggota ataupun tentera ataupun rombongan, kumpulan, semua boleh. Kita boleh masukkanlah perkataan ya. Al-fili, ada alif lam, confirm isim. Yang tak bolehlah bulatkan al-fili maksudnya gajah. Okey, siapa nak tanya sila, ya. Kita buat latihan dalam buku ni. Sangat baik sebenarnya. Okey, mari kita tengok nombor kedua. Nombor kedua kita. Cuba scroll up sebab Ustazah punya lain ni. Ursum tadi lukislah. Itu sebenarnya. Lukislah bulatan. Tapi bila dia dalam Melayu ni bulatkan. Nampak? Dia lari sedikit. Bila kita faham bahasa Arab, lain sebenarnya. Lukislah bulatan. Itu sebenarnya. Ataupun sebenarnya memang bulatkanlah. Ya. Okey, dairatan bulatan haula di sekitar al-asma'i. Al-asma'i adalah semua isim-isim. Tadi di atas nombor 1, dia suruh kita bulatkan segala huruf-huruf yang ada di dalam ayat. Ya. Tetapi sekarang al-asma'i, dia suruh kita bulatkan segala isim-isim. Ya. Fi dalam al-ayati, ayat-ayat, al-atiyati berikut. Ya, al-atiyati berikut, ya. Okay, mari kita tengok ayat kita. Ni macam sama. Macam sama. Alhamdulillah sama. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Okey, isim, ya. Kita cari isim. Hal tak boleh. Hal adalah huruf istifham.
Ya, hal geng tadi hamzah tadi ya. Hal huruf istifham bermaksud adakah ata fi'il madi. Ustazah bagi terus. Ya, ata fi'il madi. Adakah telah datang? Ata maksudnya telah datang. Ala huruf jar. Tak boleh bulatkan. Tapi selepas huruf jar confirm isim punya. Kita boleh bulatkan al-insani. Kita boleh bulatkan. Al-insani insan lah, manusia. Adakah telah datang ke atas insan? Ataupun ke atas manusia ya. So bulatan kita yang pertama adalah pada kalimah al-insani. Itu isim pertama. Hinun. Hinun bermaksud tatkala ataupun semasa ya. Tapi kita boleh bulatkan dia sebab dia ada tanwin. Ya, hinun. Ya, ada tanwin juga isim. Isim ini isim yang boleh menggambarkan masa. Ya, kalau insan memang isim tu benda. Ya, insan ya, manusia. Tapi hinun dia isim yang maksudnya dia menunjukkan masa ya. Menunjukkan tempat. Itu juga jatuh isim juga ya. So hinun tanwin. Kalau al-insani alif lam. Beza alif lam dengan tanwin. Alif lam itu isim ma'rifah, kata nama khas. Kalau tanwin isim nakirah ataupun kata nama umum ya. So bulatan kedua kita pada hinun. Okey. Minad dahri, mina adalah min huruf jar. Tak boleh bulat. Tapi selepas huruf jar confirm isim ad-dahri. Ad-dahri bermaksud masa. Okey, ad-dahri kita boleh bulatkan. Bulatan ketiga kita ad-dahri, nampak je alif lam awal kan. Okey, lam. Tak boleh bulatkan lam tadi huruf jazam. Lam bermaksud tidak. Ya. Lam tu huruf nafi dan huruf jazam. Tak boleh bulatkan lam. Yakun fi'il mudhari'. Macam mana nak kenal? Bermula dengan ruya. Kun fayakun. Ni perkataan dia. Yakun ya. Okey, itu tak boleh bulatkan ya. Okay, fi'il mudhari' syai'an. Akhirnya tanwin. Bulatkan dia. Same. Madhkuran. Ada tanwin. Bulatkan dia. Senang ya? Terima kasih Kak Katie ya. Idea tadi kan? Senang kan? Okey, mari kita gerak ya. Inna. Okey, inna itu sebenarnya nampak macam satu perkataan tetapi dia sebenarnya dua. Ya, sebenarnya dua. Inna lepas tu nahnu. Sebenarnya inna na pendek lepas tu nahnu. So inna yang tu tak boleh bulatkan tapi na tu sebenarnya boleh. Na tu adalah nahnu kami. Inna bermaksud sesungguhnya kami. Maksud dia. Nampak je pendek tapi sebenarnya dua kalimah. Bolehlah kita bulatkan pada na tu. Tapi tak boleh bulatkan pada in tu. Pada hamzah tak boleh. Ya, sebab inna na pendek ya. Inna na pendek bermaksud sesungguhnya dia kategori huruf. Kita nak bulatkan isim tadi ya. So na kita boleh bulatkan dia dhamir muttasil untuk nahnu. Na bermaksud nahnu, kami ataupun kita ya. Khalaqana. Khalaqana, khalaqa adalah fi'il tapi na di situ sama dengan na yang ni. Na di situ kita sebenarnya boleh bulatkan pada na sahaja, dhamir. Sebab segala dhamir adalah isim. Ya, dhamir maksudnya kata ganti diri, saya, kami, kita, awak berdua, mereka, macam tu ya. So kita boleh bulatkan pada na saja. Khalaqa tak boleh bulatkan sebab dia fi'il madhi. Khalaqa. Kami telah ciptakan. Sesungguhnya kami telah ciptakan. Bulatkan pada na, ya, kedua-dua na. Al-insana, alif lam. Sahasanya isim ma'rifah. Terus sebut isim ma'rifah, ya. Manusia, ya, insan manusia. Min nutafatin, min huruf jar. Min dengan mina tadi sama, huruf jar. Tak boleh bulatkan. Nutafatin memang isim. Selepas huruf jar memang isim, ya. Nampak pun tanwin. Nutafatin, ya. Nutafatin maksudnya setitis air mani, ya, nutafah, ya. Amsyajin, tanwin. Boleh bulatkan. Bercampur-campur, maksud dia, ya. Boleh bulatkan. Isim ni maksudnya ada isim yang benda ataupun ada isim yang perkataan itu maksudnya masa. Isim juga ada isim yang menunjukkan kalimah itu adalah tempat. Isim juga adalah jika kalimah itu menunjukkan sifat. Itu semua isim. Cara paling senang tengok tanwin lah. Amsyajin boleh bulatkan. Nabtalihi. Nabtali sasahnya fi'il mudhari'. Ni Ustazah bagi terus. Nabtali ya. Okey, nabtali sampai li tak boleh bulatkan ya, tapi hi kita boleh bulatkan. Hi adalah geng-geng na tadi. Inna khalaqana. Ni sama geng lah ni, dhamir muttasil. Hi bermaksud nya. Ya. Hi dengan hu sama ya. Lepas tu faja'alnahu. Hi dengan hu sama.
So confirm lah boleh bulatkan he, boleh bulatkan who. Dan pada perkataan itu faja'alna, na kita boleh bulatkan. Na bermaksud nahnu. Boleh bulatkan who bermaksud nya ataupun dia. Boleh kita bulatkan di situ. Kedua-dua ini dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil memang bercantum di hujung perkataan. Ya. Sami'an tu sebenarnya tanwin ya, boleh bulatkan. Ha. Basiran, tanwin juga boleh bulatkan. Semua isim. Ha. Okey, kita terus ya. Kalau boleh kita nak habiskan kalau boleh. Ha. Kita cuba ya. Inna, in tak boleh ya. In tadi, inna tadi dia huruf ya, tapi na boleh ya. Boleh bulatkan sebab dia dhamir muttasil. Dhamir adalah isim. Hadainahu, hadai adalah fi'il. Hadai itu daripada perkataan huda. Ya, huda petunjuk ya. So ini hadai ni fi'il madi dia ya. Tak boleh bulat tapi na boleh, sama dengan na tadi. Hu boleh. Na dengan hu kedua-duanya dhamir muttasil. As-sabila, alif lam, confirm. Isim ma'rifah, bulatkan dia. Imma, tak boleh. Tak boleh bulatkan sebab dia kategori huruf. Ya, so tak boleh bulatkan lah. Syakiran, tanwin, boleh? Ustazah boleh tanya Imma tu kategori huruf apa tak? Dia sebenarnya Hamzah bagi bawah, lepas tu nun mati sebenarnya. In lepas tu ma. So kalau ma semuanya ma di sini ada ma bermaksud huruf nafi. Ma ada yang bermaksud huruf nafi. Ma juga ada kita guna, dia digunakan bila kagum tentang sesuatu. Ma juga kalaulah dia isim mausul. Kalau dia isim mausul boleh, kita boleh bulatkan dia. Tapi maksud dia kita kena pastikan dulu ma ni apa. Betul tak? Ma nafi ke, ma takjub ke, ma isim mausul ke. Jadi kita kena pastikan dia. Kalau ma dia isim mausul bermaksud apa-apa yang. Kalau dia isim mausul kita boleh bulatkan dia. Kalau tak boleh. Okey, macam tu ya. In huruf ya, in adalah huruf jazam ya, in. Okey. Hamzah bagi bawah, lepas tu nun mati. Itu sebenarnya dua perkataan tu sebenarnya. Tapi ma tu kita kena pastikan dia. Tapi tak apa dululah. Kita tak tahu yang mana, ma tu tak payah. Sebab dia ada masa dia isim, ada masa dia bukan isim. Kategori huruf ya. Okay, syakiran, tanwin, sah-sahnya isim. Ya. Wa imma, waw pun tak boleh. Waw huruf ataf. Imma macam tadilah. Kita ambil dia kategori huruf lah. Kafuran, tanwin, sah-sahnya isim. Hari ni sebenarnya memahirkan kita ya, isim dengan huruf. Tapi kita gerak lagi. Mari kita tengok nombor 3 kita. Nombor 3. Kalau nak tanya sila ya. Ini kira, ini mudah lah ni. Latihan yang sangat mudah. Kalau macam ni boleh skor. Boleh skor tak? 1-2 je. Sebab tu lah lagi laju. Tak mudah Ya. Habis, Emil mudah ke tak mudah? Macam tak tahu. Ayat 2 Sami'an basira, Sami'an basira kira ada mim, makna dia tu tanwin lah. Atau dia drop tinggal satu ya. Betul. Ya, ada mim tu sebenarnya dia tanwin, tetapi satu baris daripada tanwin itu ditukarkan kepada mim. Ya, dia tanwin. Ya. Kenapa dia perlu tukarkan kepada mim? Saya tanya dia balik. Kenapa? Sebab dia bertemu merubah. Ya tu lepas tu. Iqlab. Sebab dia dah tukarkan awal-awal satu baris yang di dalam tanwin itu kepada mim, sebab lepas tu confirm hurubah tu, rubah lepas tu. Memang kedua-duanya tanwin lah. Okey. Okey, Ustazah laju sebab benda tu senang, tapi kalau you orang rasa susah bagi tahu Ustazah, tolong Ustazah ulang balik. Tak ada masalah ya. Jangan malu ya bila belajar. Okey, kita gerak kepada yang ketiga kita. Ursum dairatan, lukislah bulatan sebenarnya ya. Haula, di sekitar al-af'ali, fi'il dalam ayat-ayat ni 2 ayat. Ayataini maksudnya 2 ayat. Tadi kalau kita tengok kita punya arahan tadi al-ayati, dia 3 ayat. Nampak? Kalau 2 ayat, ayataini 2 ayat, ayati 3 ayat maksudnya jamak ya. Dan atas tadi al-ayati, lain kan? Perhatikan ya, beza ya. Tengok balik. Nombor 1 tadi fi al-ayati, maksudnya 1 ayat je, ada 1 nombor je tak? Kan? Ada 1 nombor je kan? Bila 1 ayat saja ayati, tapi bila yang nombor 2 tadi
Al-ayati, ya dipanjang dan juga dia bukan ta marbutah. Nampak beza ya. Yang tadi atas tadi ta marbutah satu ayat. Dari situ kita detect ya. Dan yang ini dia bukan saja bukan ta marbutah, lepas tu ya dia tu panjang. Makanya ini adalah jamak dia. 3 ayat. Jamak mesti minimum dia 3 ayat. Dan yang ketiga ini ayata ini maksudnya 2 ayat. Nampak berbeza ya. Satu ayat lain betul ya. 2 ayat lain, 3 ayat lain. Pak, sangat detail sebenarnya. Okey, kita terus tengok ayat kita wa kadzalika auhayna, kita terus ya waw huruf ataf. Kita nak fi'il ya. Waw tak boleh bulat. Kadzalika ni yang demikian itu. Dia jatuh kategori huruf tertentulah ya. So tak boleh kita nak fi'il ya. So tak boleh bulatkan dia kadzalika ya. Auhayna boleh. Itu adalah fi'il. Kami telah wahyukan. Nak buat auhai pun boleh ya. Na tu kami ya. Sampai auhai boleh ya. Auhai tu sebenarnya dari perkataan wahyu. Kalau wahyu yang kita sebut tu isim ya. Tapi yang ni bentuk fi'il dia auhai. Na tak boleh bulat lah. Dia nak fi'il lah. Ilaika sebenarnya ilaka sebenarnya. Jar majrur sebenarnya. Ya, ilah itu sebenarnya ilah. Dia nak cantumkan kepada ka, dia kena letak tanda mati pada ya ilah tu ya. Ya, sebenarnya ilah dia ada ya tanpa titik sebenarnya. So ilaika jar majrur tak boleh bulat. Qur'anan tanwin tak boleh bulat. Isim Arabian tanwin tak boleh bulat sebab isim ya. Litunzira. Litunzira kita boleh bulatkan. Li di situ bukan huruf jar ya, bukan. Sebab tunzira adalah fi'il mudhari'. So di sini kita boleh bulatkan pada tunzira. Li di sini dia huruf tapi dia bukan huruf jar. Sebab huruf jar mesti selepas dia isim dan membaris bawahkan. Yang ni li juga tapi tunzira. Mana baris bawah? Tak ada, dia tak ada tunziri. Tak ada. So ini bukan macam huruf jar tetapi dia bukan. Kita belajar sikit tengok ya. Tunzira bermula dengan huruf ta, fi'il mudhari'. Ya. Lam ini dipanggil lam ta'lil dia panggil. Dia kategori huruf ya. Lam ta'lil dan juga huruf nasab. Sebab tu fi'il mudhari' dia tunzira. Sebenarnya asalnya tunziru sebenarnya. Ya. Okey, kita boleh bulatkan pada tunzira. Okey. Seterusnya ummal qura. Sasahnya umma tu ummulah, umi ya. Tak boleh lah isim ya. Al qura alif lam isim tak boleh bulat. Wa man waw ataf tak boleh. Man. Man ini ada masa dia isim mausul ya. Kalau dia isim mausul isim tak boleh bulat. Ada masa dia man istifham, pertanyaan. Ada masa ya, siapakah? Itu kategori huruf. Tapi sekarang kita nak fi'il. Memang tak boleh bulat. Ya. Haulaha tadi yang dalam arahan dia tadi. Haula tadi. Urusum dairatan haula. Samalah haula, cumanya dia ada ha, sekitarnya. Memang tak boleh bulat. Ha di hujung itu dhamir muttasil, haula isim ya. Ini sekitarnya maksud dia. Haula adalah isim, ha adalah isim dhamir. So tak boleh bulat. Okey. Wa tunzira. Waw tak boleh bulat, ataf tunzira boleh. Macam tadi. Tunzira fi'il mudhari' ya. Kita boleh bulatkan dia. Yauma hari. Tak boleh bulat ya isim. Hari. Al-jam'i. Alif lam tak boleh bulat sebab dia isim. La raiba. La di sini huruf ya, dia kategori huruf ya. Susahnya la bukan fi'il. Tak boleh. Raiba. Raiba maksudnya keraguan. Isim. Tak boleh juga. Fihi. Jar, majrur. Tak boleh bulat. Okay, saya pergi dulu ayat ni ya. Kita kasih habis dulu ya. Kalau nak tanya nanti sila tanya. Fariqun tanwin. Tak boleh bulat. Ya, isim. Fi huruf jar tak boleh bulat. Al-jannati isim tak boleh bulat. Wa fariqun waw ataf tak boleh bulat. Fariqun isim. Fi sa'ir jar majrur tak boleh juga. Walau waw ataf tak boleh. Lau bermaksud jikalau. Juga kategori huruf tak boleh bulat. Sya'a fi'il madhi. Yang kita kata insya Allah. Inilah ejaan dia. Cumanya tambah in.
hamzah bari bawah nun. Insya-Allah yang kita sebut ya, dia tambah in di depan. Sya'a adalah fi'il madi. Kita bulatkan dia. Allah sasahnya isim, tak boleh bulat. La ja'alahum. Okey, perhatikan perkataan ni. Dia bercantum ni ya. Hum dhamir muttasil, tak boleh bulat hum. Ja'ala, la ja'ala, lam awal itu dipanggil lam sumpah. Ini kita belajar masuk semua ya. Tadi ada li huruf jar, lepas tu ada li dipanggil lam ta'lil. Sekarang lam juga tapi bukan li lah, la. Ini dipanggil huruf sumpah, lam sumpah dipanggil. Lam sumpah, lam qasam ataupun mungkin orang panggil dia lam taukid pun boleh. Sebab la di sini bermaksud benar-benar ataupun pasti ataupun confirm. Itu maksud la di sini ya. So la tu kategori huruf lah, tetapi selepas dia ja'ala adalah fi'il madi. Macam sya'a fi'il madi, ja'ala. Cara kita dia buang, nampak dhamir buang. Nampak huruf jar, huruf apa lam kosong buang. Jadi tinggal ja'ala fi'il madi 3 huruf. Bulatkan dia. Ya. Nah. Walau macam terlepas tadi. Walau sya walau tu huruf tak? Lah huruf. Lau maksudnya jikalau. Dia huruf. Okay. Ya. Okey. Ya. Ummatan wahidatan, kedua-duanya isim. Tak boleh lah bulat. Boleh ya? Walakin waw ataupun tak boleh, lakin kategori huruf juga tak boleh. Yudkhilu fi'il mudhari, bulatkan dia. So, cara nak kenal dia, permulaan dia huruf ya ataupun ta ataupun nun ataupun hamzah. 4 saja huruf awal dia. Ya macam ni ataupun ta tadi, tunziru ataupun hamzah ataupun nun. Huruf awal dia 4, hujung dia lu. Cara kita nak kenal dia, yudkhilu, lu tu dhammah tu, itu semua ciri-ciri fi'il mudhari. Bulatkan dia. Man yasha'u, man memang dia bukan fi'il lah dia ya. Sama ada dia man siapakah pertanyaan ataupun man siapa yang, isim mausul. So memang tak boleh. Yasha'u adalah daripada sya'a tadi. Sya'a adalah fi'il madi. Yasha'u fi'il mudhari dia, perkataan yang sama. Itu boleh ya. Fi'il mudhari nampak ya, lepas tu ending dia dhammah, yasha'u, nampak ya, yudkhilu ya. Bulatkan dia. Fi rahmatihi, sasanya jar majrur tak boleh bulat, idhafah tak boleh bulat. Terus kita habiskan ayat ni. Waz-zalimuna, waw ataf tak boleh bulat. Az-zalimuna alif lam, sasanya isim ma'rifah tak boleh bulat. Ma kategori huruf tak boleh. Lahum adalah jar majrur. Lam ni jar majrur untuk huruf lam, ada masa dia la, ada masa dia li. Tapi pendek lah ya. Di sini la, di sini jar. Hum tu dhamir kan, tu tak boleh berubah lah ya, tapi dia jar majrur ya, untuk mereka ataupun bagi mereka, tapi tak nampak baris bawah lah ya, tak boleh bulat. Min waliyin, jar majrur lagi sekali ya. Min huruf jar, waliyin, nampak baris bawah ya, jar majrur sekali, tak boleh bulat. Wala sah kategori huruf tak boleh bulat. Nasirin, tanwin tak boleh bulat. Okey. Kita tengok nombor 4 kita. Tengok nombor 4 dia ringkas saja. Nak tanya lepas tu nanti tanya ya. Okey, kita tengok yang pertama dia kata apa? Oh, sonnif. Dahsyat Tadi ursum. Sonnif ya. Tuliskan al-asma, kata nama, wal af'al ataupun fi'il. Maksudnya disuruh kita bagi tahu nanti. Kalau dia isim, tulis dia isim. Kalau dia fi'il, tulis dia fi'il. Dan wal hurufa, dan huruf kita kena tulis huruf ya. Okey, ayat yang pertama ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, yang dia bagi al-isim. Nampak tak? Dia nak tunjuk dia saya punya lain sedikit ya. Okey, dia nak al-fi'lu. Al-fi'lu yang mana? 'Allama. Nampak? Al-fi'lu maksudnya fi'il. 'Allama adalah fi'il. Ya. Fi'il 4 huruf. 'Allama. Dia telah mengajarkan. Okey, kalau al-fi'lu waw memang huruf kan? Ya, waw tu ataf serta nak dia nak fi'il. Ya. Dia nak 3 tu kata, fi'il, isim dengan huruf. Ya. Sekarang dia nak fi'il, letak allama dulu. Ya. Lepas tu isim,
Isim yang mana? Adam. Adam pun isim. Al-asma'a isim juga. Nampak? Al-asma'a isim juga. Lepas tu kullaha, ha isim juga. Ada 3 isim. Nampak? Ha tu. Dhamir isim ya. So kalau isim tu ada 3 lah. Adam, Nabi Adam. Al-asma'a, nama-nama juga isim. Ha, dhamir mutasil juga isim. So dalam kolom isim ada 3. Nampak? Bukan 1 ya. Okay. Dan huruf jatuh kepada waw, wa dan kulla. Kulla tu jatuh kategori, boleh jadi kategori huruf juga. Ya. Kulla boleh. Ya. Okey, kita tengok yang kedua. Iza waqa'atil waqi'ah. Isim dia alif lam tu lah. Al-waqi'ah. Letak dalam saya punya isim. Dalam skrin dia nak fi'il dulu kan. Fi'il dia waqa'ati. Fi'il dia. Waqa'ati lah. Ya, waqa'ati. Termasuk wa. Nah, ya, di sini waw ini bukan ataf. Ini memang ini kalimat ini bermula dengan wa. Ini bukan ataf ya. Waqa'ati sampai ti ya. Itu dia punya fi'il dia. Okey. Iza huruf, betul. Iza maksudnya apabila. Apabila berlaku. Macam tu. Waqa'ati tu maksudnya berlakulah. Iza huruf. Al-waqi'ah sasanya isim. Alif lam. Okay, ayat yang ketiga kita. Tuliju. Fi'il. Al-laila. Isim. Fi. Huruf. An-nahari. Isim. Ada 2 isim di sini. Okay, seterusnya. Wala tamshi fil ardi marha. Kita kalau kita nak fi'il kat sini mana? Tamshi fi'il. Tamshi. Tamshi maksudnya berjalan. Kalau isim al-ardi isim, al-ardi jangan ambil fi tu. Jangan ambil fi huruf ya. Al-ardi isim, marhan isim. Dua-dua. Ada tanwin, satunya alif lam ya. Dan huruf wa huruf, la huruf, fi huruf. Ada 3 huruf di sini. Pandailah lepas ni, betul tak? Kan? Okey, mari kita tengok ayat kita yang ni. Wa aufu al-kaila iza kiltum. Fi'il mana? Huruf. Huruf. Fi'il lah Ustazah. Ya, aufu. Aufu fi'il. Aufu. Okey, aufu. Ya, aufu. Ya, aufu maksudnya sempurnakanlah. Ya, fi'il. Isim. Al-kaila. Al-kaila. Lepas tu huruf. Iza huruf. Okey, iza tadi yang iza waqa'atil waqi'ah tadi. Balik. Ustazah tertinggal satu ya. Iza bermaksud apabila. Dia jatuh dalam kategori zaraf. Nama dia zaraf ya. Dia bukan, maaf ya, dia zaraf adalah kategori isim. Dia bukan huruf. Maaf ya. So kata yang ba tu tak ada huruf lah. Tidak ada. Ya. Iza bermaksud apabila. Apabila ni dia menggambarkan masa. Maaf Ustazah terlepas pandang. Bila dia mana-mana perkataan menggambarkan masa, ya, itu dipanggil isim zaraf dipanggil. So iza bukan kategori huruf ya. Iza dipanggil isim. So dalam ba tu ada 2 isim lah, ya. Al-waqi'ah isim, iza juga isim. Dan fi'ilnya waqa'ati. Dia tidak ada huruf di situ. Okay. So di sini wa yang pertama ataf huruf ya. Aufu fi'il, okay. Al-kaila isim, iza isim zaraf tadi. Kiltum apa? Tum huruf. Nah, kiltum tu tum tu sebenarnya dari tum antum sebenarnya. Sebenarnya dia antum, dia bukan tum saja, dia antum sebenarnya. So kiltum macam ni, saya nak cakap kuntum. Iza kuntum. Kalau kuntum dari kana kuntum, bagi apa yang tak? Nak bagi yang mudah. Yang mudah apa ya? So kalau kita nampak tum di hujung ni, maksudnya memang tum tu dari antum ya, dhamir sebenarnya ya, dhamir di dalamnya antum. Tetapi kalau kalimah yang begini sahsanya kil tu. Kil adalah fi'il madhi. Ya. Okey. Kalau tum bolehlah letak antum. Kita letak tum adalah antum letak dalam isim lah ya. Tapi kil tu adalah kalau yang kalimah ending macam tum memang dia sebelum tum tu memang dia fi'il lah, fi'il madhi sebenarnya kil. Okay, so kil adalah fi'il madhi, tum tu sebenarnya antum, dhamir, isim dhamir.
So ada berapa isim situ? Al-kaila isim, iza isim zaraf, tum tu sebenarnya antum, isim dhamir ya. Kalau apa tu waw dalam kategori huruf atau aufu fi'il, kill sebenarnya. Kita bolehlah letak situ kiltum tapi kill sebenarnya adalah fi'il. Okey, cukup. Sekarang Ustazah nak tanya, ada siapa nak tanya? Mudah kan? Ini semua latihan yang hanya membezakan yang mana isim, yang mana huruf, yang mana fi'il. Satu latihan yang sangat simple lah sebenarnya. Okay? Ada siapa nak tanya? Silakan. Kita terima kasih kepada Kak Kitty kita ya. Dia cadangkan kita buat latihan dalam buku ni. Sekejap Ustazah tunjuk. Ini buku Ustazah ni lama ya. Macam ni. Linda tunjuklah nanti apa buku depan Linda tu. Buku macam ni. So yang macam ni ada latihan dia. Jadi Kak Kitty bagi cadangan kita buat latihan dia. Memang mudah saja. Kita ikut bab dia lah. So yang hari ni kita selesai bab pertama dia lah. Tapi jangan risau. Kalau blur, kalau tak tahu, kalau apa, tanya ya. Tu kawan kita tunjuk kat skrin tu Pak tu. Belajar bahasa Arab untuk ibadah. Kita akan buat latihan dia. Okay. Saya. Yang kill tu dia perkataan dua ke? Ya, dia macam nanti saya nak bagi tengok, saya nak tunjukkan yang lain kalau ada. Dia macam ni, yang macam tengok balik perkataan khalaqana. Cuba tengok balik ayat kita ataupun dalam ayat yang sama kalau boleh. Kita tu yang kalau tak boleh nombor 4 tak nampak. Tengok nombor 3 mungkin. Tengok latihan nombor 3 kita cari yang hujung dia ada dhamir muttasil. Auhayna. Tengok ya nombor 3 ya. Wa kadzalika auhayna, auhay fi'il madi na dhamir muttasil. Ini memang dhamir sama kategori ya. Lagi saya tunjukkan lagi la ja'alahum tawahidah zalimuna. Kita cuba tengok nombor 2. Latihan nombor 2 kita ya. Ayat yang kedua, khalaqana. Dia memang tum tadi semua kategori fi'il madi macam ni. So khalaqana, khalaqa fi'il madi na dhamir muttasil dia. Ya. Okay, so sama kategori inilah. Faja'alna, faja'al tu. Faja'alna fa atau ja'al fi'il madi na dhamir muttasil. Ini kategori yang sama. Hadainahu, hadai fi'il madinya, na dhamirnya. So kiltum memang kategori yang sama fi'il madi. Cumanya dhamir dia untuk antum lah. Kebetulan kita kat sini tidak ada ayat lain yang ada tum. But insya-Allah yang akan datang kita akan jumpa fi'il madi yang hujung dia tum je tu. Okay? Okay. Yang lain ada soalan lain? Sangat mudah kan? Maksudnya dia bukan kategori fi'il 3 huruf kan? Kill tu. Dia memang 3 huruf. Cumanya dia diubah lah. Ya, dah diubah untuk antum. Ya. Okey. Katalah Ustazah bagi satu. Macam taruh tadi Ustazah macam taruh. Ya, Tapi betul. taruh tu sebab ada huruf ilah, sebab tu dia jadi taruh saja. Tapi kill ni ada root word dia ada lah kan? Ya, ada. Okey, sekarang ni Ustazah nak bagi satu assignment. Cari root word untuk kill tu. Boleh? Okey. Kita cari satu je pun. Okey. Nanti kita tanya tu apa asal dia. Dia memang kalau yang pelik-pelik macam tu, kita kena tengok apa asal dia baru kita nampak dia. Okey? Boleh? Okey. Siapa lain? Ada soalan yang lain? Silakan. Sila. Ustazah rasa benda ni sangat mudah, tetapi ya kita akan bertemu dengan perkataan-perkataan yang kita tak mahir. Kita akan bertemu. Tapi mudahlah, banyak sebab dia dalam ayat-ayat ni banyak yang kita dah kenal pun, insya-Allah. Ya. So senang je, isim fi'il huruf. Macam tu je. Isim fi'il huruf. Okey, yang lain, kawan lain, ada soalan tak? Ada? Tak ada? Bolehlah tu, insya-Allah kan? Nak tanya silakan. Tak ada? Jika tidak ada, tak ada. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.